Salam sejahtera kepada Encik Muhammad Ismadi dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami hari ini ingin membentangkan tentang kepentingan penghayatan etika dan peradaban dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Stephanie Miki, Enisia Nurul Ashikin, Evina dan Taliana. Saya akan membentangkan pengenalan tentang kepentingan penghayatan etika dan peradaban dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia. Penghayatan etika dan tamadun dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia merupakan satu konsep yang bertujuan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang berkaitan dengan etika dan peradaban dalam masyarakat yang terdiri daripada pelbagai agama, budaya dan etnik. Contoh masyarakat majmuk yang terdapat di Malaysia terdiri daripada pelbagai kumpulan agama seperti Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Manakala contoh etnik pula seperti Melayu, Cina, Iban, India dan lain-lain. Masyarakat majmuk di Malaysia diajarkan untuk memahami dan menghargai perbezaan dari segi agama, budaya dan etnik masing-masing serta berinteraksi secara baik dan saling menguntungkan. Masyarakat majmuk di Malaysia juga haruslah saling memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, toleransi dan saling menghormati. Dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia, penghayatan etika dan peradaban memainkan peranan yang penting. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat menciptakan keharmonian, kerjasama dan dapat menyatupadukan kelompok agama dan etnik. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai etika dan peradaban, masyarakat majmuk di Malaysia dapat hidup bersama secara aman, damai dan saling menghormati serta mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Definisi bagi etika dan peradaban dalam konteks masyarakat majmuk ialah konsep umum yang sejagat yang dipilih untuk difahami. Ia juga penting untuk memahami dan menghayati dinamikan sesebuah masyarakat. Etika berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu sama ada ianya salah atau betul, baik atau buruk. Etika dan peradaban berasal dari kesedaran beragama dan pengalaman keagamaan sejagat. Menggunakan hak kebebasan bersuara untuk menghina kepercayaan agama, menabur fitnah atau mencaci maki adalah bertentangan dengan etika dan peradaban. Bina etika dan peradaban kepada individu adalah etika dan peradaban dapat menjadi panduan kehidupan seseorang individu. Etika juga dapat mengatur kehidupan seseorang individu supaya tidak terpesong dari landasan yang sebenar. Seseorang manusia juga perlu mengikuti peraturan etika dan peradaban yang telah ditetapkan supaya mereka dapat membina satu panduan kehidupan yang membolehkan mereka menjadi insan yang beretika dan beradab. Mereka juga perlu mempertimbangkan etika dan peradaban mereka sendiri yang dapat menentukan perkara yang betul dan salah dalam kehidupan mereka. Etika dan peradaban juga dapat melahirkan modal insan yang berakhlak mulia. Individu yang berakhlak mulia sangat penting untuk melakukan sesuatu perkara dalam kehidupan seperti tidak melibatkan diri dalam masalah sosial. Kita juga dapat melihat kepentingan etika dalam diri individu tersebut. Etika dan peradaban ini telah dididik dari kecil supaya mereka lebih bertanggungjawab, hormat menghormati antara satu sama lain dan bertolak ansur dengan orang yang lain. Sikap seseorang individu yang beretika dapat mempengaruhi orang lain untuk mengamalkan etika dan peradaban kerana mereka telah menjadi model insan kepada orang lain tersebut. Kedua adalah masyarakat. Etika atau peradaban sangat penting untuk dipatuhi oleh individu agar dapat membentuk kehidupan yang aman dan harmoni. Nilai etika mempunyai banyak perbezaan mengikut budaya atau kepercayaan masing-masing. Selain itu, etika mampu mewujudkan nilai prihatin terhadap masyarakat setempat. Masyarakat yang beretika mampu mengelakkan diri daripada melakukan masalah sosial seperti
merompak, pembuangan bayi, atau seumpamanya. Ini diibaratkan kemana melenturnya buluh kalau tidak kerebu. Kerana setiap nasihat atau didikan yang kita sampaikan mampu menjadi panduan untuk orang ramai. Sekarang saya akan membentangkan tentang kepentingan penghayatan etika dan peradaban dari segi komuniti. Untuk memupuk keharmonian dalam kumpulan, etika dan peradaban dalam sesebuah komuniti juga sangat penting. Dengan membangunkan kod etika dalam sesebuah komuniti untuk dijadikan panduan kepada anggota masyarakat supaya mereka dapat menjalankan aktiviti dengan tepat dan teratur, ia dapat meningkatkan budaya kerja yang positif serta pengeluaran yang berkualiti. Kod etika ialah alternatif penting kepada tingkah laku beretika dalam kumpulan atau komuniti. Kod etika juga termasuk cadangan dan peraturan tentang cara ahli komuniti atau kaki tangan harus berkelakuan sendiri. Sebenarnya, keupayaan komuniti untuk membuat keputusan yang wajar bergantung pada kod etikanya. Untuk mewujudkan organisasi atau masyarakat yang bertanggung jawab, melaksanakan pelbagai tugas, dan membangunkan mentaliti yang berdisiplin, etika dan peradaban adalah sangat penting. Dalam era yang serba moden ini, pelbagai cabaran yang kita hadapi untuk membentuk masyarakat atau individu yang beretika. Sifat beretika ini akan mewujudkan masyarakat yang bersifat saintifik atau progresif dengan memiliki daya pemikiran yang tinggi. Pengetahuan yang luas dalam bidang saintifik amat diperlukan bagi membentuk generasi yang mempunyai kecekapan atau kemahiran yang serba boleh. Usaha ini penting bagi mereka supaya menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang cabaran yang kedua. Antara cabaran yang dihadapi dalam penghayatan etika dan peradaban dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia adalah kurangnya kesedaran akan pentingnya penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat majmuk. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat beberapa individu yang mungkin lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri daripada harus mengutamakan keharmonian dan penyatuan antara kumpulan agama dan etnik. Akibat daripada sikap ketidakpedulian terhadap penghayatan etika dan peradaban juga dapat menyebabkan berlakunya diskriminasi, ketidaksetaraan, dan konflik antara kumpulan agama, budaya, dan etnik. Ketidaksedaran tentang pentingnya penghayatan etika dan peradaban juga menyebabkan seseorang individu tidak sedar akan nilai-nilai etika yang mendasari hubungan antara agama, budaya, dan etnik. Mereka juga tidak mengambil berat tentang betapa pentingnya saling menghormati, menghargai, bersikap toleransi, dan kerjasama dalam masyarakat majmuk. Cabaran yang seterusnya adalah mewujudkan masyarakat yang bersifat adil dan sesama dalam sektor ekonomi negara. Bagi mewujudkan masyarakat tersebut, negara Malaysia perlulah mengagihkan Cabaran yang seterusnya adalah mewujudkan masyarakat yang bersifat adil dan sesama dalam sektor ekonomi negara. Bagi mewujudkan masyarakat tersebut, negara Malaysia perlulah mengagihkan kekayaan ekonomi negara kepada rakyat dengan sama rata dan adil sehingga tiada orang Cabaran yang seterusnya adalah mewujudkan masyarakat yang bersifat adil dan sesama dalam sektor ekonomi negara. Bagi mewujudkan masyarakat tersebut, negara Malaysia perlulah mengagihkan kekayaan ekonomi kepada rakyat dengan adil dan sama rata, sehingga tiada orang pun yang berasa tersisih atau tertindas di sebalik kemajuan negara. Kemudian, kerajaan perlu memperkenalkan dasar
wawasan negara sebagai satu langkah utama dalam menjamin keadilan dalam sosio-ekonomi rakyat. Hal ini supaya rakyat dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Kesimpulannya, etika dan peradaban menjadi aras untuk menggambarkan tahap perkembangan ketamadunan sesuatu bangsa. Dengan itu, ibu bapa, pihak sekolah mahupun media massa diperlukan kerana mampu mencerminkan tahap peradaban Malaysia. Ia juga dapat dilihat melalui perlembagaan bertulis seperti Rukun Negara dan Undang-Undang Negara. Kerjasama semua pihak dapat menunjukkan lagi budaya, adat istiadat dan identiti bagi negara. Dengan itu, ia dapat membuka mata negara lain bahawa Malaysia adalah sesebuah negara yang mempunyai nilai etika dan peradaban yang tinggi. Terima kasih.